Kemeriahan Syawal ini maknanya perangai budak tadi tu diukur Nabi di pandangan kenabian. Nampak tu pandangan terletak kenabian Isani Nabi. IDV3 menanti anda setiap hari selepas subuh dan asar. Penampilan istimewa bersama Ustaz Kamaruzaman Abdullah. Kuliah santai terkini. Tonton secara online. Jom bersama kami. Segmen ini dibawa oleh Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera IMIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang penuh barakah. Bulan Syawal, bulan yang mengimbau bagaimana kemenangan umat Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana semalam telah diumumkan PKPP. Makna start 10 Jun sehingga 31 Ogos. Dia panggil di PKPP. Tu dia. Okey. PKPP. Itulah di pemulihan. Daripada 10 Jun sehingga 31 hari bulan 8. 31 Ogos. Tu dia. Hari kemerdekaan. Itu dipanggil sebagai Masya Allah. Ada pelakon tambahan hari ni. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sampai 31 Ogos dipanggil PKPP. Lepas itu baru insya-Allah normalisasi. Proses normalisasi untuk menormalkan balik tu dia kehidupan kita seumpama biasa. Okey. Jadi alhamdulillah pada petang ini masya-Allah bersama dengan anak-anak saudara ni, okey. Kita bersiaran di Bukit Panorama. Okey. Tahu tak kat mana Bukit Panorama? Oh, kalau waktu malam masya-Allah sangat romantik. Tu dia deh. Orang yang baru kahwin macam santai-santai malam sambil makan lamb chop. Tu dia. Makan lamb chop, minum kopi o. Masya-Allah, hebat. Pemandangan yang sangat hebat. Boleh tengok tu. Boleh tengok drawbridge. Tu dia. Boleh tengok Laut Cina Selatan. Boleh tengok Wisma Darul Imam. Boleh tengok bangunan baru yang sedang dibina. Okey. Tu dia, Masya Allah. Pemandangan yang begitu hebat di sekitar Panorama. Bukit Panorama. Alhamdulillah. Selepas dibuka untuk di kegiatan harian rakyat, jadi ramai yang berjoging naik bukit, berjoging sebagainya, seolah-olah geriang. Tu je. Tak apa, yang pentingnya kita sihat, insya-Allah. Budaya hidup sihat. Okey. Biar jasad kita sentiasa berpeluh. Sebab apa kata pendapat al-aqlus salim fi jismis salim. Okey. Makna akal yang sihat itu berada pada jasad yang
sihat. Allah Rabbi. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, tadi bertemu dengan beberapa orang mahasiswa daripada USIM, daripada UNIZA, daripada UITM, ambil udara dekat dengan Bukit Panorama. Masya Allah, petang-petang semakin ramai naik. Masya Allah, bakar lemak jealous rasanya, jealous. Tu dia. Okey, mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa jaga kesihatan, insya-Allah. Okey, baik. Kita teruskan pengajian kita pada petang ini. Tok Guru Mohsin Tok Guru Mohsin boleh naik. Tu dia. Beres Pok Zu. Warna Johor beres-beres. Insya-Allah selamat sihat semuanya, insya-Allah. Okey. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan pembelajaran kita pada petang yang penuh barakah ini. Tu dia. Okey. Kita dah sampai kepada hadis yang ke-10. Tu dia hadis yang ke-10. Tu dia. Sebab semalam kita dah cerita dah dua penyakit umat dulu yang menyebabkan Allah Ta'ala membinasakan mereka. Yang pertamanya ialah kasratu masailihim, banyak sangat soal yang tidak patut soal. Yang keduanya ialah waqtilafuhum ala anbiyaihim. Suka sangat duk canggah, suka sangat duk balah dengan nabi-nabi. Tu dia. Dan sebab itulah kaum Bani Israel sebagai contoh yang sangat-sangat tepat. Bagaimana ada yang kaum Bani Israel sanggup bunuh nabi. Satu hari tu macam tak ada kerja lain, kerja dia bunuh nabi je. Dapat tidak je satu hari sampai 1000 orang dia bunuh. Allahu Rabbi. Nampak tu? Ustaz nak pergi mana? Program dana tu. Masya Allah, Cik Sulaiman. Ini di atas Bukit Panorama. Dekat dengan apa dia sekolah grammar tu kan. Tetang tu depan TMB. Depan TMB. Okey. Depan TMB ada kan apa di lorong hot naik atas bukit tu. Tu dia tu dipanggil Bukit Panorama. Okey. Syukur alhamdulillah petang ni online on time, Allah beri rezeki baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Jamaluddin, Cik Jamaluddin. Okey. Jadi kebetulan je pergi nenek, pergi mak mertua dia buat makan-makan sikit. Dia panggil semua anak cucu dia lah. Allahu Rabbi. Nampak tu? Tak sedar bila kita kata nak mari Bukit Panorama, nyanyi pakak nak ikut belaka. Masya Allah. Bila keluar kereta tu macam anak ayam. Allah, 10 orang. Hok kecil-kecil tu. Masya Allah. Bukit besar ke Ustaz? Bukan Cik Husin. Bukit Panorama. Okey, Bukit Panorama. Tu dia. Okey, teman-teman macam Allah sekalian, kita terus bersiaran dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insya-Allah selepas daripada kitab ini, insya-Allah kita akan bersiaran pula dengan kitab At-Tarhib, At-Taghrib wa Tarhib. Tu dia. Kitab ni jarang ditulis ataupun dibaca. Dan jangan-jangan sekali kita mendapatkan kitab ini. InsyaAllah kita akan baca. Ditulis oleh Imam Abdul Hajar Asqalani satu, dan yang kedua dia ada tulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Okey. Panah dak tu Ustaz. Dia dak panah apa dia redup zaman. Nampak tu? Okey. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, hadis pada hari ini, yes, betul Umunah, Bukit Panorama. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Puan Aina. Okey. Baik. Hadis pada petang ini hadis yang ke-10. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban." PKP habis pun teratak insan ni teratak dia kena terus tak. Ustaz Ali lah pula buat tu dia. Sama-sama kita meriahkan di alam maya, insya-Allah. Okey. Bukit Panorama spek kemah Ustaz. Ni limited edition ni. Mak Nizam limited edition. Tu dia. Okey. Jadi hadis yang kita nak baca pada petang ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allahu Rabbi, siapa ni? Ibn Razi, Masya Allah.
Last ana jumpa muallim kat Hotel Mekah dalam lift. Masya-Allah, barakallahu fikum, insya-Allah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Tinggi hari ni ustaz. Ya. Tu dia Allah lawa reben. Allah bah. Lawa reben. Apa duk kabur lawa piah. Aduh. Tu dia je. Hujung tu macam drawbridge je ke ustaz. Betul. Nampak drawbridge betul. Tu dia. Okey. Salam ustaz, ambo pernah bawa basikal naik Bukit Panorama. Betul, ada 2-3 orang muda saat itu duduk buat basikal. Lepas tu lelah bedah. Tapi tak apa, boleh bakar lemak. Okey. Malam ni bahan pula lem chow. Tu tambah pula. Gitulah. Lepas tu. Okey, baik teman-teman dan teman Allah sekalian. Kita tumpu pada hadis pada petang ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni ialah gelaran. Nama dia Abdul Rahman bin Sakhr. Nama dia apa? Abdul Rahman bin Sakhr. Okey. Baik. Qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Taala tayyibun. Tu dia. Jadi disebut saja tayyibun itu ialah sifat daripada sifat Allah Taala yang dengan membawa maksud al-munazzah anin naqais, yang suci daripada segala kekurangan. Azizah Allah, Kak Zahir selalu rendah-rendah, hari ni tinggi. Molek, jangan lupa rupuk dibasuh ya Rasulullah. Ni sekejap je Kak Zahir, mari penyas sekejap je. Nampak tu? Allah Rabbi. Wak mari anak-anak saudara ni, lama tak jumpa, raya baru jumpa tu dia. Okey Kak Zah, mereh tu dia. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala tayyibun. Allah Ta'ala ini sifatnya tayyib, iaitulah sifat yang sempurna, yang tidak menerima kekurangan. Tu dia. Okey. Baik, teman-teman macam Allah. Esok live atas drawbridge. Drawbridge sabar dulu. Okey. Baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala tidak akan terima kecuali benda yang baik, benda yang comel. Nama tu, benda yang baik dan benda yang comel. Wa inna Allah amral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala mengarahkan kepada orang yang beriman seumpama mana Allah Ta'ala menyuruh, mengarahkan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu dia. Maknanya bagi orang yang beriman, suruhan Allah Ta'ala kepada mereka sama dengan apa hak yang Tuhan perintah kepada Rasul. Masya Allah. Faqala Ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Tu dia. Yang pertama, bagaimana Allah kata ya ayyuhar rusul. Ar-rusul jamak daripada rasul. Jadi ar-rusulu maksudnya rasul-rasul. Kalau ar-rasul seorang rasul. Jadi ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Wahai rasul-rasul, makanlah benda yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Nampak tu? Tu dia. Jadi Allah Ta'ala seru Rasul supaya apa dia? Supaya makan benda yang baik dan beramal soleh. Lepas tu kata Allah, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik yang telah direzekikan kepada kamu. Nampak tu? Tu dia. Salam ustaz, mohon nak share boleh? Masya Allah. Benda yang baik tak minta izin tak apa, terus je share. Okey, beres. Teman-teman dia dirahmati Allah sekalian. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintah pada Rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Itu jugalah arahan Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat. Makanlah benda yang baik. Nampak tu? Rasul pun diperintah supaya makan benda baik. Sebab tu kita sebut dulu kan, makanan ini memberi efek yang sangat-sangat penting. Ingat dulu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mula-mula safar di Madinah, Nabi buat masjid. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tiang dia ialah tiang daripada pokok tamar, atapnya daripada pelepah tamar. Masya Allah. Nampak tu? Latainya masih lagi ada pasir.
Ada pasir. Jadi apabila Nabi buat halaqah dalam masjid yang ada pasir tersebut, teman-teman, bagaimana ada budak-budak umur 6 tahun, 7 tahun duk main tepi sejid tu, tiba-tiba barang kok yang dia main tu tiba-tiba jatuh betul-betul di tengah halaqah yang Nabi sedang mengajar. Okey? Maka budak kecil tadi tahu apa? Terus dia langkah dia bau sahabat-sahabat, dia ambil barang dia pusing, keluar. Bila nak keluar tu, debu pasir tu kena tubuh Nabi. Masya Allah. Nabi kata, budak ni ada makan benda syubhah, benda hak tak molek. Allah Rabbi. Maknanya perangai budak tadi tu diukur Nabi di pandangan kenabian. Nampak tu? Pandangan kenabian. Nabi jangan waktu main-main. Nampak tu? Nabi ni diberi suluhan wahyu oleh Allah Ta'ala. Wa ma yamtiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha. Nampak tu? Tu dia. Sebab tu Nabi ni dia ada pandangan kenabian dia. Tu dia. Sebab tu sahabat-sahabat sangat takut. Ingat tak bagaimana kisah Nabi dengan Abu Talhah? Abu Talhah bersama isterinya Ummu Sulaim. Ayuh akak Nabi lah. Suatu hari Nabi tengah duduk mengajar. Tiba-tiba Abu Talhah tengok muka Nabi ni pucat lesi. Kata Abu Talhah, Muhammad ni tak makan ni. Tu dia. Lapor Muhammad ni. Tu dia. Tengah-tengah duduk dengar Nabi mengajar tu, suruh dia slow keluar pada majlis. Dia balik rumah. Bila balik rumah, dia tanya kepada isteri dia, Ummu Sulaim. Wahai Ummu Sulaim, ada apa di dapur? Kata Ummu Sulaim, abang, tak ada apa abang. Tak ada apa. Kalau kita kikih periuk hak kita makan marai hak tak ada tu, hak lebih tu adalah mungkin boleh lah sebutir dua butir dia lepet debok dan dia barak dia alih bahasa lepet debok lah kita katakan. Roti. Berteman dia mati Allah sekalian. Kata Abu Talhah, wahai Ummu Sulaim, buatlah kikih lah. Sebab hamba tengok Muhammad ni nampaknya macam lapar ni, tak makan ni pun tak lesi kali. Nampak tu? Jadi tak apalah, kata Ummu Sulaim. Maka Abu Talhah pergi. Masuk semula dalam halaqah tu, teman-teman. Nabi tanya kepada Abu Talhah, wahai Abu Talhah, kamu nak ajak kami makan ke lepas kuliah ni? Tu dia tanya Nabi SAW. Kata Abu Talhah, kalau nak kata ya, barang tak ada. Kalau kata dok, memang sebenar lepas lepas daripada kuliah ni nak ajak Nabi seorang. Tu dia, dok, subhanallah. Nak ajak Nabi seorang, nak bisi, ajak pergi rumah lah makan sikit. Nampak tu? Subhanallah, teman-teman. Allah Rabbi. Bila masuk tu je Nabi tanya, nak ajak kami makan gula ke? Kata Nabi SAW. Tu dia. Jadi kata Abu Talhah, ya Rasulullah, ya. Sahabat Nabi kok tengah duduk dalam halaqah tu sekitar 80 orang, 70 orang. Nabi kata, okey, lepas kuliah ni kita pakat pergi makan lah, jamu makan di rumah Abu Talhah. Pucak lesi Abu Talhah. Allah Rabbi. Lah dia balik. Dia balik slow, tak boleh tunggu lama. Dia balik, dia undur slow, balik rumah. Balik rumah gak teman-teman yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tu? Macam lek-lek cerita nujung pok belalang. Oh, belalang. Packing barang lah belalang. Nampak tu? Tu dia. Macam tu lah Abu Talhah kata pada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, packing barang lah, kita keluar daripada rumah ni. Wahai Ummu Sulaim, apa pula abang tadi suruh buat kuih tersebut ni, suruh kikih ni nak makan Nabi. Nampak tu? Betul dah, kita nak jamu Nabi seorang je. Tapi Nabi pula je announce 80 orang, 90 orang, 70 orang nak mari rumah kita. Manalah cukup. Mana cukup Ummu Sulaim? Ummu Sulaim kata ke mana? Ummu Sulaim kata, apa ni abang? Betul ke Nabi kata gitu? Ya, Nabi kata gitu. Abang, kalau Nabi kata
Abang rasa bimbang, insya-Allah Tuhan tidak akan menghinakan Nabi SAW. Tak apa abang, kita tunggu kehadiran Nabi dan sahabat-sahabat. Allah Rabbi. Nampak tak? Keyakinan yang sangat tinggi daripada sahabiat Nabi SAW. Allah Rabbi. Nampak tu? Tu dia. Allahu Akbar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, lepas daripada kuliah, maka sahabat pergi rumah Ummu Sulaim. Ngak Buttalahah. Bila pergi, Masya Allah, Nabi rumah Ummu Sulaim tu, rumah dulu, bukan macam Leni, nampak tu. Tu dia. Rumah dulu bilang 1, 2, 3, 10 orang. Okey, masuk 10 orang. 10 orang makan. Makan apa? Makan lepeh debok je. Dah, minum air kopi barak dia. Perak keluar tu. Bila dia keluar, kita jumpa sahabat hodok asuk lagi tu. Senyum. Bila senyum tu kat sahabat hak dok asuk lagi, oh sedap ada dia. Apa tu? Nampak tak sahabat tu? Padahal je pergi masuk tu makan roti je, makan roti canai je nak kabur je. Tapi tengok, hebatnya, barakahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cukup makan habis semua. Nak sebut apa? Pandangan kenabian. Yang kabur kepada Abu Talhah tu, Nabi tengok Abu Talhah macam nak ajak makan rumah dia je. Tu pandangan kenabian. Nampak tu? Tu cerita dia. Jadi oleh kerana tu teman-teman, jadi pandangan kenabian, budak hok kecil tadi tu ada makan benda syubhah. Sebab itulah kita memang kena berwaspada sungguh-sungguh lah. Nampak tu? Imam Al-Juwaini ni disebut juga sebagai Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain, sangat alim. Nampak tu? Imam Al-Juwaini pernah dia mengajar, tiba-tiba bila mengajar tu dia sekat. Lama sekat. Orang mengajar biasa tahulah, dia mari idea tu dok mari. Dia sekat. Dok nak pergi. Cannot go anymore. Okay? Dok nak pergi. Senang gitu kak, baru sambung mula. Lepas kuliah, Imam Juwaini tanya kepada anak murid dia, kamu tahu tak sebab apa hamba hok ngajar tadi tu sekat lama dak sambung? Tu dia. Sahabat dia kata, anak kata tak tahulah wahai tok guru. Kata Imam Juwaini, kamu tahu tak pernah dulu masa aku kecil ada jiran aku menyusu kat aku. Tu dia. Jadi jiran itu mungkin ada makan benda hok dak comel, menyebabkan ayah aku, kata Imam Juwaini, dia jolok siapa muntah habis nama tu. Jadi kesan daripada ada hok yang lekat lagi walaupun sikit itu menyebabkan aku sakok nak mengajar tadi. Nampak tak kesannya makanan? Allah Rabbi. Sebab tu Nabi pesan kepada sahabat, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajaban da'wah. Wahai Sa'ad, hendaklah kamu diperbetulkan makanan kamu daripada sumber yang halal dan baik, insya-Allah doa kamu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi. Nampak tak teman-teman? Hebatnya hadis ni, perintah kepada Rasul dan perintah kepada Nabi sallallahu kepada orang-orang beriman serupa je. Nampak tu? Tu dia. Allah, Cik Muhtar, Cik Tahwi, duana tu ustaz ni duduk di panorama. Tu dia. Okey. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب له. رواه مسلم. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Kemudian Nabi sebut ada seorang lelaki. Summa dzakara rajula. Kemudian Nabi sebut kisah ada seorang lelaki. Yutilu safar. Dia panjang, lama dia musafir. Nama tu asy'atha aghbar, siapa kusuk masai. Tu dia rambut, siapa berkenyok dia katakan. Asy'atha aghbar, siapa berdebu apa di tubuh dia sebab lamanya dia musafir. Asy'atha aghbar. Tu dia. Fa yamuddu yadahu ila sama', dia tak ada tangan ke langit. Dia berdoa ya Rabb ya Rabb. Tu dia, tak tangan ya Rabb ya Rabb. Ya Rabb ya Rabb. Dia tangan berdoa wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Nampak tu? Dia berdoa kepada Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak terima doa dia, maka Allah suluh.
Allah suruh apa dia? Oh, rupa-rupanya mat'amuhu haram, makanan dia sumber yang haram. Mashrabuhu haram, minuman dia haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Wa ghuziya bil haram, dia makan yang menguatkan tubuh dia untuk bergerak semua tu daripada sumber yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata fa anna yustajabulah, layak ke aku terima doa yang dimunajatkan kepada aku, sebab semua daripada benda yang tidak suci, yang tidak bersih, yang tidak halal. Allah Rabbi. Nampak tak? Tu dia Dr. Sufian. Alhamdulillah, bagus tak Terengganu kita ni. Alhamdulillah Dr. Sufian. Barakallah. Ahlan wa sahlan Doktor. InsyaAllah jemput mari ke Terengganu Doktor. Okey. PKP pun boleh rentah negeri dah kan. 10 hari bulan ni. Pakat mari kita semarakkan pelancongan domestik. Dengar cerita je di Kelangkawi penuh orang pergi. Nampak tu? Mari ke Terengganu. Mari. Jangan tak mari. Jangan tak mari. Tu dia. Banyak tempat kita tengok ni. Bukit Panorama ada, Drawbridge ada, Tasik Kenyir ada, Pulau Kapal ada, semua ada. InsyaAllah. Okey. Hak yang ada lah. Semua ada tu. Hak ada Terengganu lah. Nampak tu? Tu dia. Okey. Allah Rabbi. Jadi kita bersiaran, mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya petang ini insya-Allah. Okey, cukup dulu, bertemu lagi next episode petang esok. Okey, dalam Teratak Insani. Pakak-pakak kita share, pakak-pakak kita sebarkan majlis ilmu ini. Kalau ada salah, tolong tegur. Kita hanya berkongsi, bukan niat nak mengajar, nak berkongsi. Ada salah khabar, kalau betul pakai amal insya-Allah. Okey, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaat, sama-sama dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bertemu lagi pada episod yang akan datang. Okey, aku qauli hadza wa sallallahu azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min du'a illa yusma' walhamdulillahirabbil alamin. Nak gimana tu ustaz? Nak bawa anak-anak buah, anak saudara ramai ni buah 10 orang. Mari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 orang bau. Allah beriak tu. Siapa rumah mak tua tadi tengok Allah budak ramai. Apa tu? Ni macam tentera Jepun juga ni, kecil-kecil gak. Tu dia. Okey, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen ini dibawa oleh Institut Model Insan Terengganu Sejahtera, IMIS.